Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita hari ini. Diharap semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik, kita sambung pada tajuk perang Khandaq kita. Pada muka surat 19 di bawah tajuk menuju ke arah kemenangan. Sebelum ni kita baca ketika ni dalam perang Khandaq ni orang Islam dikepung oleh tentera kafir Quraisy yang seramai 10,000 orang bergabung dengan bani-bani puak-puak Arab dan juga kaum Yahudi daripada Khaybar, seramai 10,000 orang mai ke Madinah dan mengepung Madinah sebab mereka tak boleh masuk disebabkan ada parit yang digali oleh tentera Islam. Nombor 1 dalam muka surat 19 di bawah tajuk menuju ke arah kemenangan. Nombor 1, ketika kaum muslimin dalam kesusahan, seorang pemimpin Arab bernama Nu'aim bin Mas'ud berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Beliau menawarkan diri untuk memecah belahkan tentera bersekutu. Dalam keadaan kena kepung apa semua, tiba-tiba ada pemimpin Arab nama dia Nu'aim masuk senyap-senyap jumpa Rasulullah dan masuk Islam. Kemudian dia menawarkan diri untuk pecah belahkan tentera bersekutu. Maknanya dia tentera kafir tak tahu dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, kemudian dia balik ke kemah ke kem tentera kafir tu, dia buat cerita bagi orang jadi macam ni, jadi semua orang jadi akan lemah semangat, jadi macam-macam lah. Kemudian nombor 2, pada suatu malam yang gelap gelita berlaku ribut taufan menerbangkan khemah dan semua barang tentera bersekutu. Debu tanah memasuki mata dan telinga mereka. Tentera bersekutu terpaksa berundur dan pulang ke tempat asal masing-masing. Jadi bila dalam keadaan Nu'aim bin Mas'ud tu pecah belah, buat cerita macam-macam bagi mereka lemah semangat, pada masa tu pula Allah Ta'ala takdirkan ada ribut taufan. Ribut taufan melanda mereka, habis kemah-kemah dan barang-barang mereka berterabak lah. Kemudian debu-debu masuk tanah, debu-debu pun duk naik, jadi dalam tak boleh buka mata. Jadi mereka ambil keputusan, bila jadi keadaan itu, tunggu pun tak boleh buat apa, dah sebulan dah. Nak perang pun tak boleh perang, tak boleh masuk. Jadi mereka ambil keputusan untuk berundur dan pulang ke tempat masing-masing. Nombor 3, kaum muslimin kembali bersemangat dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentera muslimin pula terus dihormati dan digeruni. Apabila berlaku macam tu, tentera kafir balik, kemudian orang Islam ni jadi rasa macam yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka dah lebih hampir sebulan dikepung. Jadi berada dalam keadaan kesusahan, kelaparan. Jadi bila Allah Ta'ala takdirkan mai ribut taufan, semua tentera kafir balik, mereka jadi semangat balik dan yakin Allah Ta'ala akan bantu mereka. Kemudian nombor 4, selepas peperangan Khandaq berakhir, kaum Yahudi Bani Khuraizah yang mengkhianati perjanjian keamanan dahulu dikepung oleh tentera muslimin dan akhirnya ditawan. Ketika perang Khandaq berlaku, masih ada lagi orang Yahudi duduk dalam Madinah. Mereka ni Bani Khuraizah ni, selain daripada orang kafir di luar sebagai musuh duduk mengancam keselamatan orang Islam di Madinah, orang Yahudi yang berada di dalam Madinah pun duduk buat kacau juga. Jadi bila berakhirnya perang, Rasulullah ambil keputusan untuk kepung mereka dan ditawan. Kemudian seterusnya penghayatan. Kita hendaklah sentiasa berpegang dengan janji yang telah dibuat. Kalau tak pegang pada janji, jadi macam orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni bukan kata hari ni daripada duk khianati janji. Dulu zaman Rasulullah daripada khianat. Zaman Nabi Musa lagi daripada khianat dah. Nombor 2, memungkiri atau mengkhianati janji adalah perbuatan yang tidak bermoral. Siapa pun tak suka. Bila kita janji, kita tak tepati, orang tak suka. Kawan kita pun tak suka. Lama-lama orang cap kita tak boleh pakai, tak boleh janji. Nombor 3, mohonlah pertolongan
daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh yakin, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa melakukan apa-apa yang dikendakinya. Jadi dalam keadaan susah, tentera muslimin dikepung tu, mereka mohon pertolongan daripada Allah, dan dengan yakin. Macam itulah kita hari ini berada dalam keadaan kita hari ini, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berusaha, usaha kita jaga SOP itu usahalah, jaga kebersihan usaha kita. Di samping benda-benda tu kita buat, kita kena berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala dengan yakin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu kita. Lama dah ni, 2 tahun dah kita tak boleh sekolah macam biasa. Kemudian nombor 4, hukuman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang zalim amatlah dahsyat. Orang yang zalim ni macam-macam lah Allah Ta'ala bagi hukuman. Macam Yahudi ni dia diusir daripada Madinah, sampai ke hari ini mereka hidup dalam keadaan sentiasa tak diusir. Nombor yang seterusnya, hendaklah nombor yang seterusnya, yang terakhir tu nombor 5, hadapilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan tabah dan sabar serta tidak berputus asa. Ujian ni benda-benda macam ni mai kepada kita ni sebagai satu ujian. Kita sabar ke tak sabar? Mai ujian kepada siapa kita bergantung? Kita bergantung pada usaha kita ya ke, ataupun bergantung pada doa saja ke? Ataupun kena bergantung pada dua-dua. Usaha kena buat, doa kena buat. Kemudian kita tengok latihan 1. Jawab soalan di bawah. Bilakah dan di manakah perang Khandaq berlaku? Maksudnya bilakah ni kena bagi tarikh yang lengkap lah. Jangan bagi selepas perang Khandaq, selepas perang Badar, selepas perang Uhud, tak. Bilakah ni bagi tarikh yang lengkap. Berapa hari bulan berapa. Nombor 2, mengapakah perang Khandaq berlaku? Pasal apa perang Khandaq berlaku? Apa sebab dia? Kita baca apa sebab dia. Nombor 3, beri maksud bagi perkataan yang berikut. 1, perkataan Khandaq, apa dia maksud dia? 2, Ahzab, apakah maksud Ahzab? Nombor 4, apakah strategi tentera Islam dalam perang Khandaq? Siapakah yang mencadangkannya? Apakah strategi tentera Islam? Dan siapakah yang mencadangkan strategi ini? Nombor 5, nyatakan 2 penghayatan yang dapat diambil daripada kisah perang Khandaq. Penghayatan yang kita baca tadi. Latihan 2, lengkapkan rajah di bawah. Rajah ni buat dalam buku ni tak apa, dan buku tulis pun tak apa. Macam rajah-rajah yang sebelum ni, tolong tengok baik-baik. Sebab yang sebelum ni ada yang tertukar maklumat untuk tentera Islam, dia bubuh kepada tentera kafir. Jadi tengok baik-baik. Okey. Untuk latihan 2, buat dalam buku tulis nombor latihan 1. Latihan 2 ni terpulanglah. Nak buat dalam buku ni pun boleh, nak buat dalam buku tulis pun boleh. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sambungan pelajaran kita pada tajuk Perjanjian Hudaibiyah, insyaAllah. Okey, sehingga setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.